أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Selamat bertemu ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita bersama dengan majlis live kita di Petaning, agar ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat di dalam sihat dan afiah dapat menunaikan ibadat puasa dengan sepenuh. Jadi alhamdulillah kami di atas nama Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benda Baru yang bertempat di Muking Posing, daerah Merang, wilayah Jalah. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada bapa-bapa kita, ibu-ibu kita dapat berpuasa, dapat berbuat ibadat bersama, sama ada di waktu siang hari dan di waktu malam. Jadi alhamdulillah tajuk kita pada Petaning, kita nak edarkan kepada bapa-bapa dan ibu-ibu, iaitu tentang ibadat puasa, iaitu tentang ibadat qada puasa. Oleh kerananya banyak sangat kita duk tengok pemuda-pemudi kita yang kita tidak menunaikan ibadat puasa pada tahun lepas, pada tahun dulu, tetapi tidak lagi kita qada, tidak lagi kita bayar hutang. Hutang Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita tahu dah kata di dalam ayat Al-Quran, apabila kita saat itu tak ada puasa pada tahun yang tertentu, maka wajiblah ke atas kita hak itu ganti pada hari-hari yang lain, yang mana kita baca di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni di dalam surah Al-Baqarah, ayatnya 183 dan 184. Kita nak ambil sikit ya, bapa-bapa dan ibu-ibu, buat sementara kita duk tunggu nak buka puasa. Kita nak ambilnya dalam ayat yang kita bagi huraian ni, kita nak ambilnya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita nak bagi huraian sedikit saja, iaitu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah kita ganti pada hari-hari lain. Manakala kita tak boleh puasa, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak boleh puasa pada bulan yang tertentu, pada masa yang Allah takdirkan kepada kita, yang Allah memfardukan ke atas kita, itu kita tak ada boleh tunai. Tak ada boleh tunai itu kerana kita uzur, ataupun kerana kita musafir, ataupun kita sekelai. Sekelai qada, sekelai tinggal betul-betul tak puasa. Maka wajib ke atas kita itu qada pada hari-hari lain. Hari-hari lain dengan maknanya sebelah bulan yang Allah sedia kepada mereka-mereka yang tidak puasa, tidak boleh puasa di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan. Maka kita reti daripada ayat tu, dia kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita nak fokus kepada fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu dia. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, munasabah perjumpaan kita di dalam bulan Ramadan ni, kita selaku pemberi di atas pondok, di atas nama Pondok Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benda Baru, masih lagi
berhajat kepada bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu hendak tengok majlis live kita ni, kita jadikanlah wakaf jariah, buatlah kebajikan kerana munasabah dengan kita duduk di dalam bulan yang mulia, bulan yang sangat-sangat kita perlu kepada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat duduk di dalam mardhatillah. Kita bolehlah kita turun duit kita, turun bantuan kita di rakam bank kita, iaitu Krung Thai 932 343 0501 343 0501 932 343 9501. Buat sementara kita nak bagi huraya kepada ayah-ayah dan ibu-ibu. Tak berapa lama lagi insya-Allah pondok kita ni boleh kita buka, boleh kita sebarkan ilmu pengetahuan kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita yang kita sangat-sangatlah merlu kepada maklumat-maklumat agama, dan anak-anak kita ada tempat untuk kita nak bagi ilmu pengetahuan kepada dia. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapa-bapa munasabah dengan kita duduk dalam bulan puasa dah ni, kita buatlah kebajikan kita. Kalau nak mari ziarah di pondok pun boleh. Nak mari ziarah di pondok pun boleh. Buat hubungi dengan saya di sini, ataupun dengan Ustaz Zaki pun boleh, dengan Ustaz Ku Afdal pun boleh, dengan ahli kampung kami di sini pun boleh, Khatib Bilal dan kamakan masjid bersama dengan Pondok Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benda Baru kita di Mukim Pok Sing, daerah Merang, wilayah Jalah. Kita duduk sengai daripada jalan ni lebih kurang 15 batu saja. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa nak mari tengok tempat boleh. Tetapi kita tak buka lagi kerana kita duk tunggu sikit lagi. Duk tunggu sikit lagi kerana api belum siap molek. Air pun belum siap lagi. Bilik-bilik tandas ke apa tu untuk buat ambil wuduk untuk buat qada hajat. Jadi belum siap molek. Lalu itulah kita nak minta bantuan sikit lagi kepada ayah ibu. Supaya kita jadi kebajikan kita dan wakaf jariah bagi kita lebih-lebih lagi. Kita tahu kata afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Maka munasabah dengan tajuk kita iaitu qada di dalam bulan puasa. Ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat yang mana kita banyak tinggal, yang mana kita banyak tinggal puasa, kita tak ada puasa, kita qada banyak. Ibu-ibu kita dan ayah-ayah kita yang kita qada saat itu, setengah daripada mereka saat itu ada uzur, setengah daripada mereka saat itu kerana terlalu tua, tak ada orang nak puasa. Kita tak kuasa nak puasa, kita tak ada orang nak puasa siapa gelak, siapa ketar, siapa kita mumah, siapa kita nak pitai gapo tu, orang panggil masuk dalam kata kita tu tak kuasa. Maka masuk dalam kata maridan. Bagi orang sakit hok duk hospital, orang hok uzur tak ada boleh bangun, orang hok uzur kena duk cari bomo tiap-tiap minggu tu, susahlah dia. Nak puasa seperti mana kita boleh buat ni. Itu dia. Ataupun mereka duduk di atas safar, duduk di atas perjalanan yang panjang, ataupun abai-abai kita, ibu-ibu kita, kawan-kawan, kak-kak kita hak ni tu hok duk tinggal qada, hok duk tinggal puasa saat ni tu tak ada qada. Kadang-kadang kita muda-muda, mudi-mudi ni kita tinggal dengan tak ada uzur gapo, tinggal dengan sekelain, tinggal dengan malah, tinggal dengan tak ada buat hak itu, kita ingatlah dalam ayat kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah ganti. Maka hendaklah ganti iddah masa dia hak itu Tuhan lepas daripada bulan Ramadan. Sebelah bulan Tuhan masa kepada kita supaya kita qada. Kita qadalah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa tu? Kerana masa ni kita ada lagi kekuatan kita boleh gerak lagi, kita boleh buat lagi kerana agama ni. Rakyat kata kita boleh buat lagi, kita nak ta'abud diri kita nak buat kebajikan ni, masih lagi kita ada tokoh. Bila kita pejam mata sikit lagi, kita tak ada kena harap dah orang belakang. Walaupun dalam mata hadis ada satu riwayat kata boleh anak tolong posawi. Satu kau daripada mazhab Syafi'i kita
Dan satu kaul lagi katanya boleh kita nak tolong bayar fidyah bagi mereka hak tak ada puasa masa dia duk gagah, masa dia duk hidup dulu. Walaupun begitu pun kita usaha we boleh qada sendiri dulu. We boleh buat sendiri dulu. We boleh bayar fidyah sendiri dulu. Sebab dalam ayat sebut jelas dan nyata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu dia. Ataupun ayat hak satu lagi yang kita akan yang kita duk baca tu, ayah-ayah dan ibu-ibu, fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyah boleh jadi bayaran bagi orang-orang kepada orang-orang miskin. Kita nak buat bayaran kerana kita uzur. Kerana kita hak itu sakit, kita nak buat bayaran dengan fidyah saat itu dalam agama ia buka ia buka kemudahan, buka keluasan bagi orang hak uzur, bagi orang hak tak kuasa. Itu dia. Maka kelebihan puasa ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan buat main-main lah, kita jangan buat mudah-mudah. Yang mana kita pun selalu tahu dalam mata hadis banyak sangat tok-tok guru kita duk bagi tahu kepada kita. Tok-tok guru kita duk bagi tahu kepada kita, ustaz-ustaz kita duk ajar kepada kita, kita duk mengaji bersama dengan dia, hal itu banyak maklumat-maklumat. Jadi di sini mengikut sepotong hadis daripada hadisul qudsi. Hadis Qudsi, yang mana hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apa yang Nabi kita bersabda kepada kita? Bersabda kepada umat dia. Di sini dia kata kullu amali ibni adama yudha'afu. Tiap-tiap amalan anak ada ni, tiap-tiap amalan anak ada, amalan kebajikan bagi anak ada ni yudha'afu. Yudha'afu dengan maknanya berganda-ganda. Tuhan menggandakan. Itu dia. Tuhan menggandakan. Kita buat gapo, Tuhan menggandakan ibadat. Kita selaku hamba Allah yang betul-betul kita hak ni tu nak taat kepada Allah, nak tunai segala suruhan Allah. Maka Nabi kata di sini dalam hadis kursi, Nabi kata kullu amali ibni adama, tiap-tiap amalan anak ada ni, anak cucu ada ni yudha'af, digandakan. Maknanya kita buat bukan boleh dak. Balah mana ganda? Ia kata al-hasanatu asyru amsalihah. Al-hasanatu segala kebajikan, segala kebaikan, kita nak buat gapo saja, asyru amsalihah, dapat 10 pahala. Itu dia. Tuhan bagi pahala kepada kita 10 ganda. 10 ganda. Kalau kita sedekah pun boleh 10 ganda. Kalau kita buat kebajikan, beri makan ni kepada orang pakai miskin, beri kepada orang susah, kita buat bajikan, buat sedekah kepada anak yatim. Kita buat amalan kita untuk sapa kepada ayah ibu kita pun kita dapat 10 kebajikan. Buat makan ni kita nak pergi bagi, nak pergi sedekah kepada pakai miskin, kita niat baik, aku jadi kebajikan. Makan ni aku ni untuk jadi kebajikan bagi ayah aku yang sudah meninggal dunia, namanya Abdullah bin Ahmad. Itu dia. Namanya Hajah Ruqayyah binti Ismail. Tu aku hadiah, aku sedekah kepada demo tu, sedekah kepada demo ni. Jadi kita buatlah kebajikan. Sebab al-hasanat tu, al-hasanat asyru amsalihah. Kita buat apa sahaja, ia sebut buat kebaikan, buat kebajikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Membuat gapo sahaja daripada kebaikan, akan dapat kebaikan daripada Allah. Lebih-lebih lagi dia kata al-hasanatu di sini kita tahu kata alillah lil jinsi, jenis-jenis kebaikan. Kita nak makan ni pun boleh, nak sedekah duit pun boleh, nak sedekah pakaian pun boleh, makan ni minum ni pun boleh, apa saja yang kita boleh buat kita buat. Ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk diri kita sendiri pun boleh, untuk ayah kita yang sudah meninggal dunia, untuk ibu kita yang sudah meninggal dunia, kita nak buat kita buat. Kita buat. Kerana kita nak buat, kita nak tolong, kita nak bantu, kita nak layak ayah kita, ibu kita masa dia duk gagah dulu, masa dia duk ada dulu, kita tak ada masa tu, kita tak reti masa tu. Mari masa sekarang kita nak buat baik dengan dia tak ada dah. Depan kita dia sudah meninggal dunia dah, dia sudah sudah
sudah jauh dah daripada kita. Maka kita ni nak tolong buat kebajikan bagi dia. Kita buatlah. Sebab al-hasanatu di situ jenis-jenis kebaikan. Asyru amthaliha Tuhan ganda 10 ganda. 10 ganda kita buat. Sehingga mana? Ila 700 kepada 700. Kita buat molek ni, buat molek ni dapat 10 pahala kepada 700. Kepada 700. Hadis ni kita tak ada nak berasa kata hadis ni hadis sahih ke tak sahih. Tak ada payah. Hadis ni akhrajahu Muslim. Bila sebut kata akhrajahu Muslim adalah hadis sahih. Adalah hadis sahih. Dan hadis ni riwayat daripada Nasa'i, hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad, dan hadis ni ada riwayat daripada Ibnu Majah. Tu dia. Bagi orang hak kata hadis ni bukan hadis sahih gapo tu, hak tu Albani. Ya tak ada pelik Albani ni korong kita. Ayah-ayah dan ibu-ibu dia korong kita. Korong 14 ni dah. Dia orang korong 14. Jadi kita duk pergi orang korong 14, orang korong 1, korong 2, korong 3 ni duk royak. Duk royak mata hadis, duk royak kelebihan, duk royak kebaikan hak itu kita hak itu boleh pergi penuh-penuh dah. Sebab orang korong awal, orang korong salafus soleh ni kita boleh pergi betul-betul dah. Tu dia. Jadi Albani ni orang panggil orang korong 14. Orang korong masa korong kita ni dah. Dia tak ada pelik gapo lah masalah. Hak demo duk royak kata hadis tu balah tu, hadis ni balah ni. Demo bukan ahlul hadis dan bukan muhaddisin. Tu dia. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kebaikan ni 10 pahala sehingga sampai 700. Sehingga sampai 700 ila 700 ila 700 dha'fin. Dha'fin dengan maknanya 700 ganda. Tu dia, ambil daripada 10 sehingga sampai 700 ni bukan sikit lah. Ayah ibu. Maka hadis ni hadis kursi dah kan. Ia kata qala Allahu azza wa jalla illa shaum. Nak rakyat kata segala amalan yang kita duk buat tu dia gandanya ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Segala amalan kebajikan ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Kita baca Quran ganda ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Kita zikir ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Kita tasbih di dalam bulan puasa ni ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Pahala dia tu Tuhan ganda. Duk di ikhlas kita. Kita ikhlas tara mana? Kata so Tuhan wis 10. Lepas tu ikhlas kita tu tinggi nilai ibadat kita dengan Tuhan tu tara mana. Bulat licin amalan kita hak itu taqarrub kita dengan Allah tu tara mana, maka ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Tu dia segala amalan. Tasbih pun masuk, tahlil pun masuk, tahmid pun masuk. Selawat ke atas Nabi pun masuk. Dan lagi pula baca Quran pun masuk. Beri makan ni kepada fakir miskin pun masuk. Buat makan ni beri kepada orang tepi umur pun masuk. Kita buat makan ni sedekah kepada jiran kita, sedekah buah tamar, sedekah sakar, sedekah apa sahaja kepada orang-orang yang berhajat, kepada siapa sahaja kita boleh bagi kebajikan. Semua tu yudha'af, digandakan. Illa as-sauma, kecualinya puasa. Puasa ya Tuhan. Pergi hak tu so. Puasa so Tuhan pergi. Segala amalan kebajikan hak lain buat so ganda 10 sehingga sampai 700. Tetapi puasa so Tuhan pergi. Apa boleh Tuhan pergi puasa so? Ini nak ayat kata kelebihan. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Tuhan kata sebab apa boleh puasa so aku ni istisna puasa satu saja. Aku yukwin puasa satu saja. Pergi puasa so. Apa ni nak ayat kata puasa ni fa innahu, maka kerana bahwasanya puasa tu as-saum tu. Fa ni orang panggil inna ni orang panggil menepati ilak. Sungguh orang panggil adat taukid. Adat taukid tapi di sini menepati ilak. Kerana apa boleh Tuhan pergi puasa satu. Hak ni tak ada ganda kata 10 sehingga sampai 700 dak. Hak ni Tuhan kata tak apa aku nak wis sendiri. Tak ada nak wis 10 sampai 700 dak. Hak ni aku nak pergi sendiri puasa ni. Ibadat puasa ni aku nak pergi sendiri. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu kita boleh puasa ni. Berharga sangat kita boleh puasa ni. Kita boleh berak daripada makan, berak daripada minum, berak daripada segala syahwat. Kita boleh makan, kita tak makan, boleh minum, kita tak minum. Makan ni pernah-pernah dalam rumah kita tak ada siapa nampak kalau kita makan pun. Kalau kita minum pun tak ada siapa nampak. Kita nak peluk retina kita nak tidur dengan dia tak ada siapa nampak. Tapi kita tak buat. Buat apa tu?
Kerana semata-mata kita junjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Tuhan kata kerana puasa ni bagiku. Puasa ni hakku, Tuhan kata. Aku nak balas sendiri. Aku tak ada nak turut hak aku royak ni. Maknanya hak aku royak ni 10, waksa boleh 10, gana pula 700. Tu 10 sehingga sampai 700. Tu dia. 700 ganda. Lepas tu hak ni puasa sedap. Puasa aku nak cara sendiri. Aku tak ada nak royak kata 10 sehingga sampai 700. Aku nak beri nyok mana, hak tu atas aku lah. Kerana apa boleh kata gitu? Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu. Kerana ia boleh tinggal syahwat dia. Ia boleh tinggal syahwat dia. Syahwat dia duk nak ngat-ngat dengan isteri dia. Lebih-lebih lagi orang hak baru berumah, orang hak baru berkahwin. Baru sangat ya dia. Baru kahwin sangat ya. Marang ya kahwin. 28 Syaban dia kahwin, 27 Syaban dia kahwin. Tiba-tiba duk 2 hari mari puasa, nak tak leh misalnya. Tapi ia boleh jaga syahwat kerana Allah, kerana agama. Boleh puasa kerana agama, tak makan kerana agama, tak turut syahwat kerana agama. Tuhan kata, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dari kerana aku. Ia boleh buat kerana aku ni. Tu dia. Jadi dengan dia sangat-sangat berhajat tu dia boleh buat. Hak itulah. Jadi dalam atas hadis sebagai sambungnya. Pada tempat-tempat yang lain kita boleh tengok dia kata lis-shaimi farahatan. Bagi orang yang puasa saat itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan saat itu iaitu ketika nak buka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan satu lagi iaitu ketika nak boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Ketika kita nak buka puasa kita seronok dah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila kita duduk dalam syurga kita seronok pula nak boleh tengok zat Allah, nak boleh tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam atas hadis sambung ni lagi, la khulufu fihi atyabu indallah min rihil miski. Jadi la khulufu fih di sini nak rakyat kata berubah mulut, berubah bau mulut kita ni. Apabila kita puasa, mulut kita ni berubah ayah dan ibu-ibu. Daripada kita hak duk bergigih hari-hari, kita hak ni tu sudah makan, kita jaga mulut kita tak bau. Kita gonyoh, kita apa semua tu nak hidup bau sedap. Tapi apabila puasa, kita puasa ni kita bergigi pun ya tak jadi. Ya bau tu, bau tu kerana kita doa daripada makan, kita doa daripada minum, kita tak ada masuk makan ni dalam mulut ni. Maka mulut kita ya berhenti daripada kerja. Bila berhenti daripada kerja, bau tu ya tubik. Bau daripada celah-celah gigi, daripada gigi-gigi hak rongang, hak punah, hak gapo, hak rusak tu, ya bau tubik. Tu la khulufu. La tu orang panggil lam taukid. Lam taukid ni terjemahnya sesungguh. Sesungguh mulut kita berubah tu. Keji sama-sama kita. Mulut mu bau busuk, mu beruh gigi dak. Tak bau busuk tak ada gapo nak royak kata boleh puasa ni. Sangat-sangat mulia lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata la khulufu fi. Berubah mulut kita tu, berubah mulutnya bagi orang yang puasa tu atyabu. Lebih sedap indallah di sisi Allah. Lebih bau sedap min rihil miski, daripada bau miski. Minyak bau miski ni minyak bau hak dibuat daripada pusat kerja itulah. Hak harga yang paling tinggi sekali, paling mahal sekali ni miski lah. Masa dulu learning tu hak tu pelik-pelik tu, hak daripada Mak Saleh, daripada Eropah. Pelik-pelik nama dia tu. Hak tu orang panggil Islam tak ada iktimat di atas hak tu. Dunia di hari ni tak apalah duk pegang hak tu, iktimat di atas hak tu, tak ada gapalah ya tu. Cuma nak royak di sini kata puasa sebutir, puasa satu saja yang Allah Subhanahu wa taala nak balas sendiri. Bukan terhenti di atas berganda-ganda saat itu, maknanya ibadat lain membuat saat itu. Boleh ganda ambil sekat 10 sehingga sampai 700. Segala ibadat membuatlah boleh 10 sehingga sampai 700. Tapi puasa tak situ puasa. Waktu baik puasa. Puasa aku nak buat sendiri.
Tu dia. Aku nak buat sendiri maknanya lebih pada tu lagi. Mulia lebih pada tu lagi. Kehebatan lebih pada tu lagi. Lebih lagi ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah. Kita tahu dah. Nah, kita tahu dah katanya. Nah, kita tahu dah katanya. Ibadat puasa ni adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Nah, maka siapa sahaja hendak buat rukun Islam ni, maknanya kita nak menyempurnakan kita. Nah, nak menyempurnakan kita hak itu rukun Islam kita. Kalaulah kita hak itu ada dok lekat lagi qada tak ada buat lagi. Nah, jadi kita dok tinggal rukun. Bila kita tinggal rukun, maknanya Islam kita tak ada sempurna lagi. Nah, tak ada sempurna lagi. Bagaimanakah kita ni nak duduk di bawah mardatillah sedekah kita ni tak ada sempurna lagi rukun. Sebab itulah kita kena sempurna. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu. Kita ada qada banyak. Kita tak ada puasa masa dulu. Kita boleh bayar. Kita boleh qada. Kita qada. Kalau kita tak kuasa nak qada, kita bayar. Sebab dalam ayat yang kita duk bagi tahu ni, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah ganti pada hari-hari yang lain. Tuhan wi masa kepada kita sebelah bulan. Wi masa kepada kita sebelah bulan ni. Nah, lepas pada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sehingga sampai Syaban, kita qada. Tinggal pada 2 hari raya dan hari Syak. Jadi kita masa kita luah. Kita nak qada, kita qada. Kita nak qada di awal, kita qada awal, nak qada di akhir, tak ada gapo. Kita tu boleh buat. Hak kita takutnya kita tinggal, kita tak ada qada. Lakoh tahun, lakoh Ramadan, beberapa Ramadan dah kita tak ada qada. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu. Bil-bil lagi ayah kita yang sudah meninggal dunia, dia tak ada qada. Qada ada di atas dia, utai Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas dia. Dan lagi pula utai ibu-ibu kita hak tak ada puasa saat itu, hak mati lepas dah, mati lama dah. Nah, bagaimanakah kita nak tolong dia? Tu susahlah kita. Nah, susahlah kita, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Susahlah dia. Jadi kita, kalau dalam mazhab Syafi'i kita ada 2 kaum. Kaum qadim kata bolehnya kita tolong qadawi. Nah, boleh kita tolong qadawi. Tapi kalaulah kita tilik kepada kaul jadid ketika Imam Syafi'i kita duduk di Mesir, nah, dia kata tak boleh kita nak qadawi. Nah, itu ya orang panggil berdasar dengan hadis yang lain. Maka dia kata waktu tu kita kena bayar fidyah lah. Fidyah ni secupak sehari lah. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu dia. Maka di sini, dua kaum yang kita duk cerita tu, ayah-ayah dan ibu-ibu, dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia katanya, kalaulah ayah kita ataupun ibu kita, dia hak ni tu tak ada puasa, tak ada boleh puasa masa dia duk sakit dulu. Masa dia duk sakit dulu tak ada boleh puasa, maka kita nak tolong puasa bui. Dalam kaum qadim ni dia kata boleh. Seketika Imam Syafi'i kita berada di bumi Iraq saat itu, duk di negeri Iraq saat itu, dia berdasar dengan hadis ni. Mana yang Nabi SAW bersabda, dia kata, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan ke atasnya, maknanya ke atasnya ada qada. Ada qada. Alaihi saumun. Wajib ke atasnya kena puasa. Maknanya dia ada qada puasa. Sama anhu waliyuhu. Nescaya puasa ganti daripadanya oleh walinya. Walinya dengan maknanya naziruhu. Oleh orang yang jaga dia. Kalaulah anak dia duk jaga, anak dia tolong qadawi. Kalau cucu dia duk jaga, maka cucu dia boleh tolong qadawi. Tetapi kalau banyak sangat tak juga kita nak qada dak. Tu dia. Masalah ayat hak kita duk dengar, masalahnya amalan. Amalan bagi siapa saja kena buat sendirilah. Hak tu cerak dah. Cerak dah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Hak tu cerak dah, kita tak ada kena bahas dah. Amalan siapa, amalan dia tulah. Kita buat dapatlah kepada kita. Kita tak buat maka tak ada lah bagi kita. Hak tu kita tak ada kena kecek dah. Hak ni hak masalah hadis mari bina kata wali dia ataupun nazir dia nak tolong puasa bui. Bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak hak sudah meninggal dunia tu. Dia tinggal puasa seminggu ataupun 2 minggu, anak cucu dia nak tolong qada bui, kata setengahnya boleh tolong bui, maka dia tolonglah qada. Itu dia. Satu riwayat yang lain, satu pendapat yang lain iaitu kaul jadid. Kaul jadid
Nah, orang panggil satu pendapat daripada mazhab Syafi'i kita ketika dia berada di negeri Mesir itu, dia tupu kepada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana banyaklah kaedah ulama pakainya al-ibadatul badaniyah la taqbalun niyabah. Ibadat hak sakut paut dengan tubuh badan ni tak boleh kita nak ganti. Tu dia. Kita nak ganti tak boleh. Ibadat hak sakut paut dengan tubuh badan. Macam semaya kita nak ganti tak boleh, puasa kita nak ganti tak boleh, manakala nak ganti tak boleh ke? Lepas tu bagi orang ada qada kena bayar pi dia. Tu masuk dalam ayat kata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka berdasar pada hadis kata man mata wa alaihi siyamu syahrin, barang siapa yang mati dan ke atasnya ada puasa sebulan. Ada puasa sebulan, tak ada puasa. Mak kita meninggal dunia tak ada puasa sebulan, abah kita meninggal dunia tak ada puasa sebulan. Maka dalam matan hadis jawab bagi man tu falyut'im, maka hendaklah dia beri makan ni. Maknanya bayar pi dia. Anhu, ganti daripada mereka hak tinggal tu. Man mata, lepas tu tak ada puasa tu. Ada qada tu. Nah, falyut'im anhu waliyuhu, oleh walinya, oleh penjaganya, oleh nazirnya. Maka na kulli yaumin miskinan, pada tiap-tiap hari itu akan miskin. Bet tu sama, balas tu sama, maknanya tiap-tiap hari. Tu dia. Kita niat kepada ayah kita, kita niat kepada ibu kita. Misal kita tahu kata ayah kita ni dekat-dekat nak mati, tak ada puasa seminggu, tak apalah, aku nak tolong bayar tu sehari secupak, dua hari 2 cupak, seminggu 7 cupak. Tu dia. Lepas tu masalah ganda lakah tahun tu. Nah, Ramadan ni sampai Ramadan yang kedua tak ada boleh qada lagi. Di celah-celah tu sebelah bulan dah tak ada qada. Lepas tu orang duk royak kata fa'iddatun min ayyamin ukhar tu. Nah, tajuk kita fa'iddatun min ayyamin ukhar ni nak ganti pada hari lain. Tiba-tiba kita tak ada ganti. Tak ada ganti itulah. Nah, tak ada ganti itulah. Jadi kita ni tu manakala tak ada ganti, nah kita pun kita pun nak tolong bayar pidyah bayar pidyah ni tu kita niatlah di berah tu. Berah ni aku jadikan pidyah bagi ayahku yang bernama Ghazali bin Haji Ahmad. Nah, yang sudah meninggal dunia 2 tahun lepas dulu. Nah, kerana wajib ke atas dia kerana Allah Taala, kita sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada siapa sahaja kita boleh sedekah. Itu dia. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita pun tak panjangkan masa kita kerana perjumpaan kita untuk kita buat sikap-sikap supaya tidak jadi ketinggalan bagi ayah ibu kita dan kaum muslimin muslimat. Apa sahaja yang kita boleh tunai, kita tunai. Nah, belum daripada kita pejam mata. Dan kita pejam mata tak jalan dah. Dan kita ni tu siapa daripada masyarakat. Dan kita pejam mata siapa dah dikubur. Kita nak ukar masalah payah dah. Kalau kita duk gagah, kalau kita duk sehat lagi, kalau kita duk boleh cari, boleh buat, boleh usaha, kita buatlah ayah ibu. Duit pitih kita ada, duit pitih tak boleh tolong kita. Anak-anak kita ada, anak kita kadang-kadang tolong kita, kadang-kadang tak tolong kita. Sebab itulah kita nak buat, kita buat ketika kita duk gagah, ketika kita duk sehat. Nah, lebih-lebih lagi, nah, kita nak buat kebajikan, kita nak wakaf jariah, kita nak jadi jariah kita kepada ayah kita ataupun ibu kita ataupun kita sendiri, kita buatlah kepada tempat-tempat yang sebar agama, kerana dia sebar boleh kata pada setiap-tiap waktu-waktu hak dia boleh sebar saat itu, maka sapalah jariah kita kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita dan kepada kita sendiri. Maka jangan terlupalah kita buatlah kebajikan wakaf jariah kita kepada Pondok Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benar Baru. Turun di akar milik banci Tanakan Kurungtai, iaitu 932 343 0501. Apabila kita pecik milik ni, ia tubik nama saya tapi 3 orang. Nama Daulah Cipta satu lagi iaitu Khatib, dan Bilal seorang lagi iaitu Isakme Derame. Isakme Derame. Saya sebagai nama yang pertama iaitu Ku Muhammad Hasani ataupun dikenali dengan Tok Kumat di sini ataupun Baba Kumat. Yang mana ayah-ayah duk bagi bantuan itu, ucap ribuan terima kasihlah di atas
di atas bantuan, di atas wakaf jariah, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan anak cucu kita di bawah jaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa hari kita saat itu terima surat catatan di sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Maka sekadar tu saja. Nah, soalan berkali dak dah kita buka semula. Maka sekadar tu saja. Terima kasih belaka kepada ayah-ayah dan ibu-ibu. Kita berjumpa semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.